Vanakkam, saya Udaya Sankar SP. Kita akan bersama Anuradha Chelaya dari Banting, Selangor untuk berbual tentang unsur plot twist yang terdapat pada cerpen Tukang Kebun Migran dalam buku Putaria. Apa khabar, Anuradha? Khabar baik. Baik, kita terus kepada persoalan kita ya. Ya. Apabila anda membaca Baik. cerpen Tukang Kebun Migran ini, 2 halaman pertama, apa reaksi yang anda dapat? Sebenarnya semasa saya membaca Tukang Kebun Migran, saya berasa seperti cerita ni cerita biasa seorang migran yang bekerja di negara kita. Seolah-olah seorang tukang kebun dari Indonesia ataupun Bangladesh yang bekerja mengambil upah harian, yang sanggup bekerja tak kira kerja apa, tapi dia sanggup bekerja untuk mendapatkan upah untuk menyara hidup sebab dia datang ke negara kita pun sebagai migran dan sanggup menerima apa sahaja bayaran yang diberi oleh orang yang menawarkan kerja tersebut. Jadi di mana berlaku plot twist yang pertama dalam cerpen ini? Bagi saya rasa plot twist yang pertama berlaku di muka surat 140 di dalam buku Putaria ni. Okey, di mana apabila jiran memberikan hasutan, saya rasa di situ ada satu plot twist. Dan apabila jiran tu memberikan hasutan, dia tidak berasa apa-apa. Pekerja migran ini hanya tersenyum dengan hasutan yang diberikan oleh jiran. Saya rasa itu adalah satu plot twist yang pertama. Selepas plot twist itu, ada juga beberapa unsur lain yang memberikan twist dalam cerita ini. Jadi ada beberapa lagi plot twist dalam cerpen ini. Ada boleh ceritakan sedikit plot twist yang lain? Okey. Plot twist yang lain adalah di mana apabila dia bercakap tentang tinggal di Pangsapuri. Takkan seorang pekerja migran biasa dapat tinggal di Pangsapuri dan mempunyai menyewa di Pangsapuri dan mempunyai hasrat untuk menanam tanaman, tetapi tanaman di Pangsapurinya tidak subur kerana tidak ada tanah, dia cuma menanam di dalam pasu sahaja. Satu lagi plot twist adalah di mana apabila watak utama dalam cerita ini menolak bayaran lebih yang diberi oleh pasangan suami isteri. Bayaran yang diberikan untuk apabila dia membeli benih-benih untuk ditanam di halaman mereka. Dia sanggup menolak bayaran tersebut. Di situ juga ada satu plot twist. So biasanya kalau seorang migran biasa dia sanggup menerima bayaran tersebut. Tetapi di sini migran ini menolak bayaran yang diberikan oleh pasangan suami isteri, malah dia boleh tersenyum dengan apa saja bayaran yang diberikan oleh pasangan tersebut. Juga ada satu plot twist di mana di muka surat 143 dia berhubung dengan anaknya melalui panggilan telefon. Itu juga satu plot twist. Satu lagi twist di mana dia menyediakan pakaian seperti nak ke pejabat, iaitu menyediakan seluar, tali leher, kot untuk ke pejabat. So kalau seorang tukang kebun, takkan dia nak berpakaian lengkap seperti itu untuk pergi kerja. So itu juga satu plot twist dalam cerita ini. Jadi ada pelbagai plot twist. Adakah anda rasa tertipu apabila mengetahui plot twist ini? Ya, sememangnya saya rasa tertipu kerana saya bayangkan watak utama sebagai migran dari negara biasa, pekerja biasa yang datang bekerja di negara kita seperti mungkin dari Indonesia, mungkin dari Bangladesh ataupun dari Pakistan. Persepsi ini adalah persepsi saya sebagai seorang pembaca biasa daripada pengalaman yang sedia ada. Jadi memang rasa tertipu. Lepas tu pendedahan keadaan pasangan suami isteri juga agak unik dalam cerita ini.
Okay, dia tidak seperti pasangan yang biasa. Pasangan ini berkerusi roda. So pembacaan yang teliti diperlukan di sini untuk memahami keadaan pasangan suami isteri tersebut. Jadi pelbagai cara digunakan untuk menerangkan sifat watak dalam cerita ini. Ya. Jadi adakah segala plot twist ini turut mempengaruhi pengalaman anda dalam membaca? Sebab anda juga seorang penulis. Adakah plot twist ini mempengaruhi pengalaman anda membaca cerpen ini? Ya, sememangnya ia mempengaruhi pengalaman saya. Ada satu kelainan sebenarnya dalam cerpen ini dan dia berjaya memikat hati saya. Saya juga menjadi lebih teliti dalam pembacaan selepas membaca cerpen ini. Kerana pembacaan yang sangat teliti saya rasa amat perlu semasa membaca cerpen ini. Ia tidak seperti cerpen yang biasa walaupun tajuknya nampak seperti sebuah cerpen yang biasa. Cerpen ini juga menonjolkan kasih sayang seorang ayah yang bekerja di luar negara. Walaupun dia bekerja di luar negara, dia tetap menaruh kasih terhadap anaknya yang berada jauh di tanah airnya sendiri. Satu lagi kelainan dalam cerita ni ialah apabila anak-anak yang bekerja jauh terpaksa meninggalkan ibu bapa yang sudah berusia untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Walaupun mereka sentiasa berhubung dengan ibu bapa, tetapi ibu bapa masih tinggal berjauhan daripada anak-anak yang bekerja seorang di Singapura dan seorang lagi di Pulau Pinang. So semua ni jarang dinyatakan, walaupun perkara biasa tetapi jarang dibincangkan dalam cerita. Satu lagi yang menjadi tarikan saya dalam cerpen ini adalah bagaimana cara tanaman itu bercerita dengan watak. Bagaimana tanaman-tanaman yang ditanam oleh watak utama dalam cerita ni bercerita ataupun menyampaikan perasaan mereka kepada watak. So cara penyampaian yang santai tetapi menawan hati saya. So cerpen ni sebenarnya sangat menawan hati saya. Jadi seperti kata Anuradha tadi, ada pelbagai plot twist dalam cerpen ini. Bayangkan kalau segala plot twist itu ditiadakan, bagaimana kesan pembacaan? Saya rasa kalau tiada plot twist begini, pembacanya akan menjadi biasa. Tiada sesuatu yang unik dan pembaca juga dapat mengetahui dengan mudah apa yang berlaku dalam cerpen ini. So dengan adanya plot twist sebegini, ia memberikan pembaca untuk terus berfikir apakah yang akan berlaku. Mengapa terjadi begini? So pembaca akan sentiasa menjadi pembaca yang aktif semasa membaca cerpen ini. Ya. Selain daripada plot twist yang agak besar, ada juga beberapa kejutan kecil dalam cerpen ini. Boleh diuraikan sedikit kejutan-kejutan kecil? Kejutan kecil, okey. Kejutan kecil dalam cerpen ini adalah seperti di mana apabila pasangan suami isteri itu sanggup memberikan kunci pintu pagar kepada seorang tukang kebun. Walaupun tukang kebun tu mungkin bersama mereka dalam masa sebulan lebih, hampir 2 bulan, mereka sanggup percaya pada tukang kebun ini dan memberikan kunci pagar rumah kepada tukang kebun itu untuk menjaga tanaman yang ditanam di rumah mereka. Lepas tu pasangan suami isteri juga mampu berdikari walaupun mereka sebenarnya mempunyai sedikit kecacatan untuk bergerak. Si suami menggunakan kerusi roda dan isteri pula berjalan dengan tidak begitu sempurna, tetapi mereka masih dapat meneruskan kehidupan dalam rumah tersebut. Satu lagi ialah kejutan kecil ni yang memerlukan pembacaan yang agak teliti, iaitu di mana seorang profesional sanggup menjadi tukang kebun tanpa mengharapkan bayaran yang tinggi daripada pasangan yang memberikan pekerjaan itu kepada mereka. Iaitu dia pun menjadi seorang tukang kebun secara tidak langsung kerana dia diajak untuk
untuk menjaga tanaman dan menyuburkan tanaman-tanaman yang dah layu di halaman pasangan suami isteri tersebut. Ya. Jadi ada tidak mana-mana bahagian dalam cerpen Tukang Kebun Migran ini yang boleh dianggap menyentuh emosi Anuradha sebagai seorang pembaca? Ya, ada beberapa bahagian dalam cerita ini yang saya rasa menyentuh emosi saya. Yang pertama tu di mana pasangan itu tinggal berjauhan daripada ibu bapa. Pasangan itu tinggal berjauhan daripada anak-anak mereka. Anak-anak mereka seorang berada di Singapura dan seorang lagi di Pulau Pinang, dan pasangan ini bersendirian. Dan sekiranya berlaku sesuatu kepada pasangan tersebut, agak sukar untuk anak-anak berhubung dengan ibu bapa mereka. Itu satu perkara yang menyentuh emosi saya. Satu lagi adalah di mana apabila tukang kebun migran ini menelefon anak dan dia bercakap dengan anaknya melalui panggilan video. Okay, jadi di situ dia sebenarnya sangat menyayangi anak perempuannya. Anak perempuannya juga mempunyai sedikit kecacatan, tapi dia tidak perlu menganggap itu sebagai satu kecacatan. Kasih seorang ayah ditunjukkan dengan begitu jelas di sini. Satu lagi ialah kasih ayah tu terasa apabila air matanya menitis tanpa diduga. Dia menitiskan air mata setelah bercakap dengan anak tersebut, anak beliau. Satu lagi ialah apabila di mana dia pada satu ketika nanti dia pasti akan memberitahu pasangan suami isteri tersebut yang dia tidak akan lama bekerja di taman mereka sebagai tukang kebun. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, tetapi di akhir, di penghujung cerita, tukang kebun tersebut berasa agak sedih apabila dia akan menyampaikan berita itu kepada pasangan suami isteri. Tidak begitu jelas, tapi dengan pembacaan yang teliti kita dapat rasakan perasaan tukang kebun tersebut bila dia akan memberitahu pasangan tersebut yang dia tidak akan bekerja lama bersama mereka, seperti juga tukang kebun yang bekerja untuk mereka sebelum ini. So memang ada beberapa babak emosi yang menyentuh perasaan saya dalam cerita ini. Terima kasih Anuradha kerana sudi berbual dan berbincang tentang unsur plot twist yang terdapat dalam cerpen Tukang Kebun Migran dalam buku Putaria. Semoga bermanfaat kepada semua. Sekian daripada saya, Udiya Sankar, SB.